ayat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di sini tidaklah saya ingin mengajar. Kenapa? Kita tidak ada guru dan tidak tahu. Sekadar bermuzakarah. Ya, apa yang saya ingat, apa yang saya tahu, kita akan sama-sama berfungsi pada malam ini. Ya, tidak ada guru dan tidak ada guru. Mari kita sama-sama bermuzakarah. Mungkin di hadapan saya ini lagi tinggi ilmunya berbanding saya. Tidak layak saya menjadi guru. Cuma sekadar ingin berfungsi pengalaman. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama saya ingin berseru kepada muslim muslimat, sahabat-sahabat, legenda, ya, dan kepada diri saya sendiri. Mari kita sama-sama ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok pangkal dalam ibadah itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pesan ini. Seandainya kita bersolat, jikalau tidak ingat kepada Allah, seandainya kita bersolat dengan tertibnya, dengan wanginya, ya, dengan beradabnya, apalah gunanya kita bertertib, berpakaian yang wangi, yang bersih, dengan lemah lembut? Apa gunanya jika tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang dikatakan beribadah itu apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau tidak ingat kepada Allah, bukan dipanggil ibadah. Ibadah itu hanya bagi mereka yang ingat kepada Allah. Barang siapa ingat kepada Allah, bukan sahaja bersolat jadi ibadah, senyum jadi ibadah, pakai bedak jadi ibadah, pakai baju jadi ibadah, melangkah jadi ibadah, duduk tidur jadi ibadah. Barang siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi barang siapa yang tidak dapat ingat kepada Allah, bukan beribadah namanya, melainkan sekadar beriadah semata-mata. Yang dikatakan beribadah kepada Allah SWT itu apabila kita dapat ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bukan sekadar sebut namanya. Ingat kepada Allah itu bukan sekadar sebut namanya. Kalau kita sekadar menyebut perkataan Allah atau nama Allah, budak sebaya 2 tahun pun boleh menyebut perkataan Allah. Radio pun boleh sebut perkataan Allah. Tetapi yang lebih afdalnya, mari kita ingat kepada Tuhan yang punya nama. Yang kita sebut perkataan Allah itu hanya namanya. Barang siapa menyembah nama dan rupa, syirik kita kepada Allah SWT. Barang siapa menyembah nama dan rupanya, maka syiriklah kita kepada Allah SWT. Kita bukan bertujuan solat itu menyembah namanya, tetapi menyembah Tuhan yang punya nama. Bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan yang punya nama? Bagaimanakah caranya? Seumpamanya kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bagaimanakah caranya untuk kita ingat kepada Allah? Cuba renungkan dalam tubuhan. Bagaimanakah caranya kita ingat kepada Allah? Tidakkah semua kita tahu sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un? Allah itu bersalahan daripada yang baharu. Apa yang kita bayang-bayangkan itu baharu, baharu bukan Allah. Apa yang kita kenang-kenangkan itu baharu, baharu bukan Allah. Apa yang kita cuba gambar-gambarkan bukan Allah. Allah itu bersalahan dari apa yang kita gambar-gambarkan.
Allah itu bersalahan dari apa yang kita bayang-bayangkan. Allah itu bersalahan dari apa yang kita agak-agak bukan. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba renungkan. Sudah seusia berapa kita mengerjakan ibadah? Kita kata diterima Allah. Mungkin perkataan diterima itu hanya pada fikiran kita saja. Pada Allah, apakah sudah cukup lengkap hanya kamu sebut namanya saja? Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan dari apa yang kita bayang-bayangkan. Bersalahan dari apa yang kita kenang-kenangkan. Bersalahan daripada apa yang kita gambar-gambarkan. Bukan Allah itu. Mana Tuhan yang mempunyai nama? Mana? Macam mana nak ingat? Allah bukan putih, Allah bukan biru, Allah bukan kuning, Allah bukan tinggi, Allah bukan rendah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di tengah, dan Allah tidak di tepi. Bagaimanakah caranya muslimin-muslimat yang dirahmati Allah ingat kepada Allah? Cukupkah sekadar menyebut namanya? Cukupkah sekadar menyebut namanya? Apa bezanya kita berumur 60 tahun dengan budak umur 6 tahun? Cuba sebut. Balik ke rumah suruh anak 6 tahun sebut perkataan Allah. Apa bezanya dengan sebutan itu? Allah itu bukan suara bibir mulut. Allah itu bukan suara halqum. Jikalau tidak ada mulut, apakah Allah tidak ada? Apakah Allah itu hanya di bibir mulut saja? Kalau tidak ada mulut, tidak ada lidah, tidak ada halqum, apakah Allah tidak ada? Cuba. Bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah? Angkat takbir sudah cantik. Allahu Akbar. Mana stesen berhenti? Mana parkingnya? Mana duduknya? Mana? Nak kita sedikkan ke dalam hati itu apa ini? Cukupkah sekadar Allah semacam itu saja? Nak letak di mana? Nak letak di mana Allah? Allah tidak bertempat, tidak boleh ditempatkan Allah di dalam dada. Kafir pada siapa menempatkan Allah di dalam dada. Sebab Allah tidak bertempat. Kafir bukan syirik, kafir. Pada siapa menempatkan Allah di langit, kafir. Bumi, kafir. Allah tidak bertempat. Kemudian, kemana nak singgahnya ingatan kita kepada Allah? Kemana? Cuba renung-renungkan, bayang-bayangkan. Saya tidak nak berkongsi ilmu yang tinggi-tinggi. Saya tidak nak bercakap makrifat, saya tidak nak bercakap hakikat. Saya cuma nak tuan-tuan ingat kepada Allah. Salahkah saya mengajak tuan-tuan ingat kepada Allah? Cuba sebut, salahkah? Tidak. Saya tidak nak mengajar ilmu tinggi. Saya nak sebut, saya nak cari, saya nak ajak, saya nak panggil tuan-tuan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ibadah yang paling besar melainkan ingat kepada Allah. Telan air jadi ibadah. Menitisnya peluh yang tidak kita kira, yang tidak kita sedar, itu ibadah. Turun naiknya nafas, berdenyut nadi yang tidak kita fikir itu menjadi ibadah jika kita ingat kepada Allah SWT. Tapi sayangnya, siapakah yang ingat kepada Allah? Siapakah yang ingat kepada Allah? Jangan artikan sebut itu ingat. Itu makanya di kubur esok, mungkin kita tak tanya mulut, kerana mulut itu pendusta dan penipu. Tuan-tuan boleh tipu orang Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh tipu orang Malaysia, tuan-tuan boleh tipu orang dunia, tetapi tuan-tuan tak boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tahu apakah isi hatimu, apakah sebutan kamu itu benar atau tidak. Allah bukan suara, bukan bibir, bukan lidah, bukan hati. Kalau mulut tidak ada,
Kalau nikah tidak ada, apakah Allah tidak ada? Angkat takbir, tak usahlah cakap nak ingat Allah semasa berlari, semasa makan. Tak usah, masa takbir saja. Tak usah ingat Allah pada sebelum semaya, selepas semaya, tak usah. Masa saya nak bersoalan, semasa angkat takbir atau ihram. Hendaklah kamu zuk, kamu khusyuk, tawaduk kepada Allah. Semasa itu saja, sekurang-kurangnya. Bagaimana cara? Allah Akbar. Nak ingat Allah macam mana? Putih, bukan tinggi, bukan rendah, bukan persegi, bukan. Kiri, kanan, atas, bawah, bukan. Macam mana nak ingat Allah? Cuba renung-renungkan. Tak payah belajar sendiri. Mari kita belajar ingat kepada Allah kan. Ingat perkataan saya. Jangan sekali-kali memandang rendah tentang perkataan ingat kepada Allah. Segala-galanya berpunca dari ingat kepada Allah. Kenapa anak-anak muda-mudi kita sekarang terjebak dalam gejala sosial? Kerana dia tidak ingat kepada Allah. Kenapa anak-anak, termasuk kita di tempat ini, tidak menghormati ibu bapa kerana tidak ingat kepada Allah? Kenapa kita bersifat mengotor kerana tidak ingat kepada Allah? Kenapa kita menipu? Kenapa kita bercakap bohong kerana tidak ingat kepada Allah? Hanya ingat kepada Allah sahaja yang boleh mengelakkan anak-anak kita dari terjebak dalam gejala-gejala sosial. Tidak ada cara lain. Pergilah hantar ke mana sekalipun, depan kita dia baik belakang. Tetapi barang siapa ingat kepada Allah, biarpun anak kita bersendirian, insya-Allah kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak ingin. Kenapa? Tangan kita milik Allah, Allah yang urus tangan kita. Kaki kita milik Allah, Allah yang urus kaki kita. Mata telinga milik Allah, Allah akan uruskan mata telinga kita. Kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita ingat kepada Allah, siapa yang di dalam kita ini? Kosong. Bila kosong, semua orang boleh tempati, orang boleh huni dalam badan kita. Kalau kita ingat kepada Allah, syaitan pun tidak berani mendekati kita. Nak masuk dalam arah mana? Nak masuk tangan, tangan milik Allah. Nak masuk arah dada, dada milik Allah. Nak masuk arah akal milik Allah. Seluruh 7 anggota kita milik Allah. Mana kemungkin jin, syaitan, iblis boleh masuk? Pada siapa yang ingat kepada Allah. Tapi pada siapa tidak ingat kepada Allah, diri kita ini kosong. Semua boleh masuk. Itu makanya masa solat, syaitan suka pada kita, iblis suka pada kita. Kenapa kita kosong? Kalau tak kosong, nak ingatkan apa? Kalau tak kosong dalam jiwa, dalam badan kita, dalam jasad kita, nak isi apa? Nak isi apa? Nak isi Allah. Kita tidak ingat kepada Allah. Mana kemungkinan Allah boleh isi? Jadi, mukadimahnya, mari kita sama-sama dalam malam ini, bagaimanakah cara yang beringat kepada Allah SWT? Untuk ingat kepada Allah, untuk melihat Allah, untuk memandang Allah, untuk menilik Allah adalah perkara yang paling senang, perkara yang paling mudah, perkara yang paling rendah. Tidak ada ilmu dalam dunia sampai akhirat. Ilmu yang paling rendah itu, ilmu yang paling mudah itu, ilmu yang paling ringan itu adalah ilmu mengenal Allah, melihat Allah, memandang Allah, menilik Allah. Ilmu yang ingat kepada Allah paling senang. Kita belajar ABC, alif bata, 1, 2, 3 itu teramat payahnya. Nak menulis kena pakai tangan, nak membaca kena pakai mata, nak mengaji kena pakai telinga, nak pergi sekolah kena pakai kaki, kena pakai baju, kena mandi. Tetapi mengenal Allah, tak perlu pada mata. Tak ada mata pun boleh mengenal, melihat, memandang, menilik Allah. Tak ada telinga pun boleh melihat, memandang, menilik Allah. Tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada perut, tak ada apa saja pun kamu boleh memandang, melihat, menilik Allah. Dalam tidur, dalam jaga, dalam koma, dalam pengsan, kamu tetap akan dapat menilik Allah Subhanahu. Betapa terang dan jelasnya Allah. Pasal apa tak boleh melihat Allah? Pasal apa?
Pada apa? Terang cahaya matahari terang lagi Allah. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Betul. Kenapa tak nampak? Kenapa tak nampak? Terangnya cahaya matahari terang lagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tak nampak? Cuba pilih dalam hati. Solat sudah, tetapi tidak ingat kepada Allah. Puasa sudah, tidak ingat kepada Allah. Bersyahadah sudah, tidak ingat kepada Allah. Bukan beribadah. Ibadah itu adalah pekerjaan yang ingat kepada Allah. Dia pun tidur, jadi ibadah. Susah ingat kepada Allah. Susah pilih Allah. Susah terpandang Allah. Dekat mata putih, mata hitam, dekat lagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh dekat? Mata putih, mata hitam jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Dekat. Kenapa tak nampak? Sedangkan Allah itu terlebih hampir daripada mata putih dengan mata hitam. Kenapa tak nampak? Allah tidak ada hijab. Allah tidak ada dinding. Allah tidak ada tembok. Tidak ada yang menghijab, menghalang kita dalam melihat Allah. Kenapa tak nampak? Lagi saya beritahu. Allah itu meliputi sekalian alam. Tidak ada ruang yang tidak ada Allah. Tidak ada ruang yang tidak ada Allah. Kenapa tuan-tuan tidak nampak? Di dalam mata ada Allah, di luar mata ada Allah. Kenapa tak nampak? Di dalam masjid ada Allah, di luar masjid ada Allah. Allah itu meliputi sekalian ruang, meliputi sekalian masa, meliputi sekalian tempat. Kenapa tak nampak? Pergilah ke mana pun, tidak sekali-kali kita tidak terpandang Allah. Masuk dalam diri sembahyang Allah, masuk dalam tandas kepada Allah. Allah tak takut pada tandas. Apa dalam masjid saja ada Allah? Dalam tanda Allah takut? Tak ada Allah. Dalam laut ada Allah. Dalam teksi ada Allah. Nah, kenapa sampai tidak terpandang Allah? Kenapa sampai tidak terpilih Allah? Kenapa sampai tidak terlihat Allah? Kenapa? Macam mana nak ingat? Nak tengok pun tak nampak. Nak tilik pun tak boleh. Itu makanya jangan bersenda Allah. Allah itu maha tinggi. Dia pun sekadar nama. Tetapi sayangnya yang kita agung-agungkan, yang kita besar-besarkan, tetapi kita tidak pernah ingat pada Allah. Macam mana kita kata Allah Akbar, Allah maha besar? Macam mana kita kata Allah maha besar sedangkan kita tidak ingat pada Allah? Allah maha besar. Macam mana kamu kata aku besar? Kamu ingat tidak kepada aku? Subhanallah, subhanallah, Allah maha suci. Macam mana kamu kata aku suci? Kamu ingat atau tidak kepada aku? Jadi, marilah pada malam ini kita mengambil sebenar hari yang berbahagia ini. Mari kita sama-sama belajar bagaimanakah cara ingat kepada Allah. Dalam tidur kita ingat kepada Allah. Dalam koma kita ingat kepada Allah. Dalam pingsan kita ingat kepada Allah. Susah kata dalam tidur, dalam pingsan. Ini dalam masjid ni, dalam masyarakat takbir. Ada tak kita ingat kepada Allah? Kalau ada, sila bagi tahu saya. Saya nak tumpah belanja. Nak ingat macam mana kepada Allah. Sebut saja, betul boleh sebut. Ini boleh sebut. Itu di dinding ada alif lam lam ha. Itu kertas. Dibakar hangus. Allah tidak hangus boleh dibakar. Itu dakwah. Allah bukan dakwah. Allah bukan kertas. Allah bukan mesin. Mana? Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin suara saya agak kuat sangat speaker. Kuat speaker ke kuat suara saya? Berdengung tak jemaah wanita? Berdengung tak? Boleh ya? Kadang-kadang speaker dia berdengung. Baik.
sebelum kita ingat kepada Allah. Tetapi sayangnya, apabila kita menimba ilmu, kata orang tua-tua terdahulu, setajam-tajam ingatan, sekabur-kabur tulisan. Dia pun kita tajam ingatannya, tapi ada kalanya kita lupa. Tetapi jika sekabur-kabur tulisan, kita boleh ditengok, boleh ditilik, boleh ditatap, boleh dilihat. Jika sekadar tadah telinga saja, tuan-tuan serupa dengan ceramah-ceramah yang lain. Masuk ke keluarganya, masukkan dan sebagainya. Tidak ada catatannya. Jadi, siapa yang ada telefon bimbing, onkan, rakamkan ilmu. Supaya balik kita dengar, supaya ada saksi kita. Itu makanya setiap ceramah saya wajib ada kamera. Kenapa? Saya takut orang menimbulkan fitnah. Kalau nak fitnahkan saya, kemukakan kamera. Di situ ada. Di setiap ceramah saya wajib ada rakaman. Ya, supaya dapat diimbas kembali. Jadi tuan-tuan pun buka. Semua pada wanita buka. Mana tahu, ya, kita boleh buka semula. Ya, sudah buka. Ya, buka semua. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita ingat kepada Allah, langkahnya, caranya, kaedahnya untuk ingat kepada Allah itu hendaklah terlebih dahulu orang, kalau ulama kata dulu apa, awwalul ma'rifat Allah. Ilmu yang paling awal itu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling awal, awwalul ma'rifat Allah, awal-awal berilmu itu adalah berilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makrifat artinya mengenal, makrifat Allah artinya mengenal. Kalau sebut perkataan makrifat yang orang gerun, orang takut. Sebut perkataan makrifat dia tinggi, dalam. Sebetulnya ilmu makrifat ilmu mengenal Allah lah, ilmu yang paling mudah, paling senang, paling rendah, paling bawah. Tidak ada ilmu dan dunia ini yang paling mudah itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu makrifat. Itulah makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ilmu pertama-tama diajar? Ilmu apa? Tauhid. Ilmu tauhid. Apa arti tauhid? Tauhid artinya mengesahkan Allah. Apa arti mengesahkan Allah? Mengenal Allah. Kenal Allah, tahu Allah itu esa kedua. Jadi makrifat Allah itu artinya ilmu mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Ilmu yang paling lah, ilmu yang paling mula-mula baginda Rasulullah ajak ilmu mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Selama mana? Selama 13 tahun. Selepas 13 tahun lah baru turunnya sembahyang, turunnya puasa, turunnya haji. Selepas 13 tahun Rasulullah mengajar mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Baru turunnya sembahyang ni, solat ni kita buat tadi. Selama mana? 13 mana? 3 tahun ke, 3 jam ke, 13 tahun? 13 tahun. Lama ke sekejap 13 tahun? Itu makanya bila dia rampah, bila didera, bila diancam, ada berubah keimanannya, itikat dia? Tidak. Sedangkan masa itu dia belum sembahyang, dia belum puasa. Cukup dengan bertauhid kepada Allah, cukup dengan kaedah mengenal Allah, tidak akan bergoncang iman. Selepas tidak bergoncang iman, setelah nyata Allah, setelah tidak bergoncang iman itu, baru diperintahkan salat. Setelah nyata Allah itu, baru diperintahkan salat. Setelah mengenal Allah, baru diperintahkan salat. Itu makanya, untuk ingat kepada Allah, terlebih dahulu kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara, kaedah, jalan untuk mengenal Allah ini, ilmu yang paling rendah, paling mudah, paling senang, paling bawah. Selepas keluar daripada masjid ini,
Jangan sekali-kali mengatakan ilmu mengenal Allah itu tinggi. Jangan sekali-kali mengatakan ilmu mengenal Allah itu dalam. Ilmu mengenal Allah lah ilmu yang paling senang. Tidak ada bandingannya dengan ilmu lain. Kan saya dah cerita tadi. ABC pun kena ada tangan, ada mulut, ada mata. Mengenal Allah tak perlu ada mulut, tak perlu ada mata, tak perlu ada telinga, tak perlu ada tangan, tak perlu pada kaki. Tak perlu pun mengenal Allah dengan akal ilmu pengetahuan. Tak perlu. Jikalau kita mengenal Allah dengan ilmu akal pengetahuan, tengok Pak Iman, dia sudah pergi contoh belajar di Universiti Azhar. Tengok orang-orang yang pergi Azhar, yang pergi Jordan, yang pergi Pakistan tu, ada tak banyak mengenal Allah? Jadi orang yang ada berteksi, pekebun, penulis getah tu ada tak kenal Allah? Itu makanya ilmu pengetahuan tidak cukup untuk mengenal Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Tinggi ilmu pengetahuan, tinggi lagi Allah. Sampai bila ilmu pengetahuan nak mengenal Allah? Nak sampai ke Allah? Tak boleh. Muslimin muslimat di dalam hati Allah. Tak boleh mengenal Allah dengan fizikal, dengan zahir. Dengan akal, dengan otak, tak boleh. Kalaulah dengan akal, dengan otak, dah banyak dah orang keluar Azhar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah orang Azhar ada sini, cuba bangun bagi saya bagaimana cara mengenal Allah. Bangun tunjuk saya Allah macam mana. Itu artinya kita tidak boleh mengenal Allah dengan akal fikiran. Tengok Rasulullah, apa dia kata? Ana araftu Rabbi bi Rabbi. Aku sendiri pun mengenal Allah dengan Allah. Aku bukan mengenal Allah dengan akal. Aku bukan mengenal Allah dengan Quran. Aku bukan mengenal Allah dengan guru. Aku bukan mengenal Allah dengan malaikat. Aku sendiri mengenal Allah dengan Allah. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Jadi kita jangan guna akal, fikiran untuk mengenal Allah. Tak sampai. Allah itu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Jikalau ilmu pengetahuan sama tinggi dengan akal, apa bedanya Allah dengan akal? Apa beza? Tak ada bedanya. Sedangkan Allah itu maha tinggi daripada ilmu pengetahuan. Tidak akan sampai ilmu pengetahuan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kita tak mengenal Allah jangan dengan fizikal. Jangan dengan akal fikiran. Akal fikiran itu lemah. Tidak akan sampai ke tahap mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Cara manakah untuk mengenal Allah? Cara mana? Maka ulama-ulama ini pewarisnya Nabi. Apa ulama-ulama tadi? Saya tak nak sebut hadis. Nabi kata hadis sahih, hadis tak sahih lah. Terus ulama-ulama itu pewarisnya Nabi kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu faqad jasa. Orang siapa nak mengenal Allah, nak kenal tak Allah? Ilmu yang paling mudah. Man arafa nafsahu. Kenalah diri kamu rata-rata. Faqad arafa rabbahu. Moga kamu mengenal Allah yang nyata. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pada siapa mengenal diri, wajib dia akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa mengenal diri, maka binasalah seluruh anggota jasad kamu. Lebur, hancur, binasa akan anggota jasad kamu. Barang siapa mengenal. Jadi, untuk ingat kepada Allah, kena mengenal Allah SWT. Langkah pertamanya, mari untuk kita bersolat yang baik, solat yang sempurna, mari kita sama-sama ingat kepada Allah. Cara, jalan dan kaedahnya adalah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan awal ma'rifatullah. Awal ilmu beragama itu hendaklah berilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana nak mengenal Allah? Kaedah yang keduanya hendaklah apa? Mengenal diri sendiri. Kenallah diri rata-rata, semoga mengenal Allah yang teramat nyata. Allah tidak terlindung oleh bulu mata sekali. Kenapa kita tak nampak? Kerana kita tidak mengenal diri. Barang siapa mengenal diri,
dia akan terpandang, terpilih dan terlihat Allah di sekalian penjuru tempat. Fa aina ma tuwallu fa samma wajhuka. Mana saja kamu hadap ke mukamu, di situ wajahku. Tapi kenapa kamu tak nampak? Sebab kamu tidak mengenali. Jadi untuk terlihat, untuk terpandang, untuk menyatakan Allah, terpilih Allah, maka wajiblah di atas kita sekalian mengenal akan diri sendiri. Nombor satu, saya berseru kepada sekalian muslim-muslimat, mari kita ingat kepada Allah. Tetapi sayangnya, kita tak mampu untuk ingat kepada Allah. Kerana tidak ada orang mengajar cara, mengajar kaedah, mengajar jalan ini. Jadi, jalan cara kaedah untuk mengenal Allah itu, untuk ingat kepada Allah itu dengan mengenal Allah. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah? Tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak ada kaedah. Tidak ada orang menceritakan kepada kita. Bukan kita tak nak mengenal Allah. Siapa yang tak nak mengenal Allah? Semua makhluk di dunia ini nak mengenal Allah. Tetapi sayangnya, siapa nak mengajar? Siapa? Ilmu fiqh mengajar kita artinya api, tapi mana panas? Ilmu fiqh mengajar kita kaya, mana duit? Mana duit? Mari kita bertauhid kepada Allah. Ada tidak ilmu fiqh cara mengajar macam mana ini bertauhid? Mari kita khusyuk dalam sembahyang. Ada tidak ilmu fiqh mengajar kita cara khusyuk? Mari kita bertawakal. Mari kita apa? Takwa kepada Allah. Cara takwa macam mana? Ilmu fiqh itu memberi jalan, merintis jalan. Jadi kita lah kena berjalan. Kaya mana duitnya, panas mana apinya. Jadi orang yang belajar ilmu mengenal Allah ini biar nyata. Kalau panas, mana apinya? Kalau kaya, mana duit? Macam ni. Dia putus mengaji. Dia nampak terpilih dengan senyata-nyata ini. Tidak ada dalam dunia ini yang paling nyata itu Allah. Kemudian tengok Allah ya, belum buka mata nama Allah. Betapa senangnya, betapa mudahnya ilmu mengenal. Tak payah pakai akal, tak payah pakai akal lemah akal, tak payah pakai. Belum buka mata nama Allah. Macam mana kita terpilih Allah? Sebab kita tidak mengenal diri. Nak tidak mengenal Allah? Nak tidak jawab? Mari kita belajar mengenal. Mana yang dikatakan diri mana? Mana? Bagus kalau dijawab, tak apa. Tak kenal, tak apa, kan kita belajar. Mana dikatakan diri? Anak dia nama apa? Kuat sikit nama apa? Safwan. Baik. Bila saya panggil Safwan, jawab. Ya, Safwan. Ya. Oh, ini nama Safwan ya? Baik. Tunjukkan kepada saya. Mana Safwan? Cuma angkat saya. Itu bukan Safwan, itu tangan. Mana Safwan? Cuba tunjuk. Musa kata ini. Itu dah ada. Alhamdulillah. Nampaknya tak cari makan saya lepas ini. Semua dah tahu. Betapa ada orang yang bijak. Ada orang yang pandai. Tapi mungkin dia tidak terlapar dengan benda. Jika kalau orang tak tahu, tak pandai, tak akan jawab benda. Saya pun tadi ingat nak sunyi-sunyi sikit, tapi dah jawab dah. Benar. Yang sebenar-benar diri itu. Teruslah sebenar-benar diri. Contohnya, kita bermimpi di hantu. Betul tidak? Sekarang kita bermimpi di hantu. Kita panggil mak, kita panggil isteri, kita panggil suami, tolong. Betul tidak? Habis suara. Tiba-tiba sudah tercongak-congak. Marah kepada isteri. Kenapa kamu tak dengar aku panggil? Aku panggil bukan kamu tak dengar. Maksudnya dia cakap Kelantan sikit lah. Ya, orang Kelantan dia kata kan. Kenapa kamu tak dengar? Bang, bila abang panggil saya? Saya belum tidur. Saya tengah betul pagi. Sebelah hati abang tidur. Tak dengar apa? Oh iya ke? Aku mimpi. Baik. Semasa dia tidur, semasa mimpi itu, betul tak dia memanggil bini dia? Jawab, betul tak dia panggil? Betul. Tapi ada buka mulut. Ada pakai suara. Tapi tetap dia memanggil, bukan?
Siapa yang panggil? Bukan mulut, bukan atas tidur. Lidah mulut tidur. Siapa panggil? Itu sebenarnya. Kemudian kita bertidur. Dalam masa sampai di Kelantan, tiba-tiba mimpi sampai ke Golo. Dalam masa 15 minit. Tak payah naik Asia. Tak payah naik, payah flight. Free je. 15 minit sampai ke Kelantan. Siapa yang balik ke Kelantan? Tubuh ada ni, hilang. Sama sedikit, sama anak. Hidup, minyak, berdengkur. Tapi 15 minit kita sampai ke Pekanbaru. Kita dikejar harimau, kita lari sepatah yang mungkin. Terjun ke sungai, berenang dengan tangan. Sampai ke seberang, tengok harimau saja. Allah, nasib baik aku dapat berenang. Nasib baik aku lari pantas. Tak dapatlah dimakan harimau. Baik. Betul tak? Dalam tidur kita berlari? Betul tidak? Apa pakai kaki? Betul tak kita berenang? Apa pakai tangan? Tetap kita berlari, tetap kita berenang. Siapa yang berlari, siapa yang berenang? Diri kita yang berenang. Diri yang sebenar-benarnya. Itu barang siapa nak bersolat, kena mengenal diri, kena mengenal roh. Ilmu mengenal roh ini hanya 3 patah perkataan. Menunjukkan sedikitnya. Kalau orang bertanya kepada engkau yang Muhammad tentang roh, kata-kata roh itu urusan aku. Kalau aku bagi pun sedikit. Banyak ke 3 patah perkataan. Saya tanya, banyak ke 3 patah perkataan? Mengenal roh itu hanya 3 patah perkataan. Tetapi dia pun 3, ada tak kena? Mana roh? Mana dia? Mana dia? Diri kita bukan jasad, bukan tangan, bukan anggota, bukan tubuh. Roh itulah sebenarnya. Itu makanya dalam bersolat, tak ada kaki, kita boleh berdiri, kita boleh bersolat, kita tidak. Sedangkan rukun 13 kata apa? Berdiri kiam wajib. Kenapa? Tak payah. Kalau tak boleh berdiri, boleh duduk, boleh tidur, kenapa? Sebab aku tak nak tengok kakimu. Yang berdiri itu kaki roh yang aku nak tengok. Tapi kalau tak dengar roh, macam nak berdiri dengan roh. Yang bertakbir, itu roh bukan tangan. Yang baca ayat suci, bukan mulut itu roh. Boleh tak mulut baca ayat suci? Boleh tidak? Tengok orang mati. Orang mati ada tak mulut? Boleh tak dia baca? Tak boleh. Orang mati ada tak tangan? Boleh tak dia bertakbir? Tak boleh. Sebab apa? Itu makanya kita bertakbir. Ini roh yang bertakbir. Ini roh yang bertakbir. Jadi kalau tidak ada roh, boleh bercakap, boleh melihat, boleh berdiri, boleh takbir. Siapa yang berdiri? Itu makanya kena kenal. Itu makanya kita sembahyang ini kena tahu rukun 13 dan hukum. Rukun 13 semua orang tahu. Mana hukumnya? Hukum korbi. Apa itu hukum korbi? Fi'li, kauli, korbi. Sembahyang ada rukunnya dan ada hukumnya. Rukun ada 13, hukumnya ada 3. Hukum sembahyang ada fi'li, kauli, korbi. Fi'li perbuatan, kauli bacaan. Tetapi mana yang dikatakan solat korbi mana? Pada siapa meninggalkan hukum batal? Pada siapa meninggalkan rukun batal? Solat itu rukun dan hukum. Baru bersolat. Yang kita buat tadi rukun 13. Berdiri rukun 13. Takbir rukun 13. Rukun 13. Sujud rukun 13. Mana bersolat? Mana? Cuba kita mana solat? Yang kita buat tadi rukun 13. Solat mana? Solat itu rukun dan hukum. Hukumnya 3. Fi'li, kauli, qauli. Fi'li lulus. Semua orang boleh buat, bangun, tunduk, rukuk. Semua budak kecil boleh buat, lulus. Kauli bacaan lulus. Mana hukum qalbi mana? Barang siapa tidak bersolat dengan hukum qalbi, meninggalkan hukum, sah ke batal? Cuba jawab. Sah. Contoh yang jawab. Hukum qalbi ada 7. Tulis. Barang siapa nak benar-benar bersolat, mesti menggunakan hukum qalbi. Jangan ditinggal. Pertama, kosak. Anak semayang, ya, kena kosak. Sebelum bersemayang kena kosak. Kosak apa arti? Menyatakannya. Tulis dalam bracket, kosak artinya menyatakannya.
Mana niat? Yang mana? Mana niat? Sahaja bersembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu lafaz niat. Belum berniat. Bukan niat. Itu lafaznya niat. Qasad, hukum qalbi kata qasad, menyatakan niat. Mana niat? Yang kita sebut tu lafaznya niat. Sahaja bersembahyang maghrib 3 rakaat. Cuba kita bayang. Apakah Allah tak tahu kita nak sembahyang maghrib 3 rakaat? Yang kamu nak peringatkan aku, yang kamu nak kasih tahu aku, kenapa? Aku yang buat maghrib 3 rakaat. Sebelum kamu turun tangga rumah itu, sebelum kamu turun lagi, aku tahu dah kamu nak sembahyang maghrib 3 rakaat. Pasal apa kau nak cerita balik kepada aku? Mungkin aku lupa ke? Itu lafaznya niat. Mana niat? Tidakkah innamal a'mal binniyat? Tidakkah bermula amal dengan niat? Barang siapa tidak berniat, maka tidak beramal. Mulanya amal dengan niat. Niat mana? Mana niat? Niat itu sesuatu yang tidak berhuruf, sesuatu yang tidak bersuara. Tengok, tuan-tuan tahu tak selepas ni saya nak kejar mana? Tahu. Itu niat. Saya akan bergegas ke mana lepas ni? Tahu tidak? Tahu. Itulah niat. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berbisik. Mana benda yang tidak berhuruf dan bersuara itu mana? Lintasan hati bukan niat. Lintasan akal bukan niat. Jikalau tidak tahu niat, innamal a'mal binniyat, bermula amal dengan niat. Tak ada amal, tidak ada niat, tidak ada amal. Mana niat? Gagal. Ini dikata hukum qalbi. Pun qalbi ni hukum roh. Qalbi ni kalbu tu roh. Hukumnya roh. Mana? Ya. Apa? Waktu wuduk itu pun Allah dah tahu sebelum kita bawa wuduk. Kita tahu dah mana wuduk. Mana ni? Terima kasih saya menjawab dia. Dah betul dah, tapi ada lagi yang berbeza. Nak niat macam mana? Nak niat apa? Nak sebut apa? Nak ada kata, nak sembahyang maghrib 3 rakaat. Usah kata sebelum kamu turun tangga. Sebelum alam terjadi lagi, aku yang tulis kamu turun tangga untuk sembahyang maghrib 3 rakaat. Sebelum alam jadi, kau itu aku tulis pada sekian jam kali bulan ini kamu turun sembahyang maghrib. Apa kita nak pesan pada Allah lagi? Itu lafaznya niat, bukan niat. Mana niat? Ini makanya kita ni hanya mengerjakan rukun 13 saja, belum solat. Solat itu rukun dah hukum. Fi'li qalbi. Qalbi ini hukumnya roh. Macam mana roh nak kerja? Pergi kepada hukum yang kedua, iaitu ta'aruf. Ta'aruf yang ketiga ta'yin. Ta'aruf ini sebelum kamu dan kita nak mendirikan solat. Arti hukum ta'aruf ini tentukan dulu, pastikan dulu mana sunat, mana wajib yang kamu nak bawa jumpa. Mana yang kamu tak boleh tinggal bila datang berjumpa. Kena pastikan dulu. Yang sunat dan yang wajib. Yang sunat ada tak apa, tak ada tak apa. Tetapi yang wajib, jangan sekali-kali kamu tinggal. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Tetapi yang wajib, jangan kamu tinggal. Apa kita tahu apa yang wajib nak bawa jumpa Allah? Apa kita tahu? Kalau tak tahu, apalah artinya solat dalam hukum qalbi. Hukumnya roh. Qalbi itu kalbu itu roh. Roh itulah sebenar-benar diri Tuhan yang mempunyai. Nah, mana? Nak tentukan apa? Apa yang sunat nak bawa Allah? Apa yang wajib apa nak jumpa Allah nak bawa? Nak bawa kaki, tak perlu ada kaki. Kamu datang jumpa aku, pudung kau boleh. Bermakna kaki itu sunat. Nak bawa jumpa tangan, tak boleh. Tak apa, pudung tangan kau boleh datang jumpa aku. Tangan itu sunat. Dikunci mulut, boleh datang sebuah tu. Kerana mulut itu sunat, mata sunat, tangan sunat, kaki sunat. Apa yang wajib? Betul tak orang kudung boleh solat?
Betul. Tak ada apa-apa. Jangan putus leher sudah. Putus tangan, putus kaki boleh. Putus kaki pun boleh. Ambil hati Datuk sambil tukar tubuh. Tubuh boleh. Tak cukup ambil hati lagi siap boleh. Tak ada hati tak apa. Tukar dengan orang mana pun tak apa. Betul tidak? Tapi yang kamu tak boleh tinggal dengan tadi apa-apa. Kita tak tahu. Benar. Yang tidak boleh cepat jawab. Saya kena beritahu. Benar. Yang tidak boleh ditinggal itu. Kalau tidak ada roh, boleh kita berdiri. Kalau tidak ada roh, boleh kita bercakap. Boleh bertakbir. Itu yang wajib. Tetapi apa kita kenal? Jadi kalau tak kenal, macam mana nak buat jumpa Allah? Tak perlu kamu buat mata tak pernah jumpa aku. Tak perlu bawa lidah tak pernah jumpa aku. Siapa yang pernah jumpa Allah? Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada siapa? Allah bertanya kepada aku. Bermana roh sudah mengenal Allah di zaman al-Nabi lagi. Maka itu yang hendak aku minta kamu persembahkan kepada aku. Bawa yang itu jumpa. Baru dikatakan hukum kol. Hukumnya roh. Bawa roh itu jumpa Allah. Kerana roh pernah jumpa Allah. Mata tak pernah, mulut tak pernah, lidah tak pernah, kaki tak pernah, tangan tak pernah. Tapi roh, kenal tak roh kepada Allah? Kenal. Maka dia datang. Kita tidur pun dia datang. Kita koma pun dia pergi. Kita pingsan pun dia pergi. Apa kita kenal roh? Tidak. Maka gagal. Hukum tak. Hukum ta'yin. Ta'yin menentukan masa. Sebelum kita bersolat, menentukan mana masa bersolat. Mana masa? Apakah masa itu duduk pada jam dinding? Apakah masa itu duduk pada bayangan matahari? Jika tidak ada jam, tidak ada bayang matahari, tak payah semayang lah. Kena semayang bukan? Anak berpalukan. Orang dulu, para wali dulu, bertapa dalam gua. Usah kata malam, siang pun tak nampak matahari. Jam mana ada zaman dulu? Nak waktu kata. Orang kutub utara, kutub selatan nak semayang, bayang macam mana? Mana sebenarnya waktu bersolat? Mana? Pun kita tidak tahu. Yang keempat, saya tak jawab satu keempat, iaitu apa? Ihram. Sebelum tuan-tuan nak bersembahyang, hendaklah terlebih dulu ihramkan diri kita. Apa ihram? Yang kita tahu, kain ihram. Pergi ke Mekah sana, tibai sebelah bau nampak sebelah itu saja. Apa itu ihram? Sebelum bersolat, kena ihram dulu diri kamu. Baru kamu berjaga jumpa. Jika kamu tidak ihram, kamu tidak akan sampai ke jumpa. Nak ihram, artinya tutup. Ihram artinya bungkus. Betul tak memang? Persoalannya, apa yang nak dibungkus? Apa yang nak ditutup? Nak tutup apa? Jasad. Tapi kalau kita tutup dengan kain selimut jasad, Allah tak nampak. Tak usah tutup selimut lah. Masuk dalam peti besi, sembahyang dalam peti besi. Allah tak nampak. Nampak juga. Awak pakai kain, tak pakai kain, aku nampak. Aku maha melihat. Tak lupa juga. Nak tutup apa? Tutup air. Betul. Tapi kita tak pernah berlaku maksiat. Tak pernah bohong. Tak pernah nipu. Tak tutup apa? Tutup aurat. Kalau masuk ke peti besi, kunci. Semayang ke peti besi. Pun Allah nampak. Allah bukan tak nampak kalau kamu pakai kain. Allah tak nampak. Tutup apa? Nak kunci apa? Nak bungkus apa? Pun kita tak tahu. Jika tak tahu nak bungkus apa, nak tutup apa, macam mana nak menghadap Allah? Nak bungkus apa? Nak bagi tak nampak apa? Nak bagi tak nampak apa? Saya cerita, ya. Ini gantung, ya. Gantung, ya. Cerita. Kata nak balik ilmu putus. Baik. Bungkus dan tadi apa tu? Apa sebelum apa?
Belum taruh ke apa? Kosat. Kosat tu niat, saya gantung. Lepas kosat, taruh, menentukan mana sunat, mana wajib. Dah tahu dah. Yang wajib itu roh. Yang sunat itu angkatan 7-nya. Lepas taruh, takyid menentukan masa. Saya gantung masa. Kemudian lepas takyid, ihram. Ihram saya buka satu, tutup satu, buka satu, tutup satu. Bagus sunat sikit ya. Baik. Bungkus itu apabila kamu nak menghadap Allah SWT, bungkuskan sifat anggota tubuh kamu. Bungkus macam mana? Bukan kaki zahir yang berdiri. Yang berdiri itu apa? Kaki itu. Bukan tangan zahir yang bertakbir. Orang mati dah tangan, kenapa tak ada takbir? Bungkus semua seluruh 7 anggota itu. Seumpamanya bungkus orang mati. Kiri dan kanan. Jangan bagi terlihat dia pun seorang bulu rokok. Bukan jasad yang bersembahyang. Orang mati ada tak jasadnya? Ada tidak? Kenapa tak boleh sembahyang? Bermaknanya yang nak berdiri sembahyang itu rohnya. Bungkus jasad. Tidak berguna jasad ini. Zahir ini tidak berguna. Zahir tidak boleh mengenal batin. Hanya batin saja yang boleh mengenal batin. Hanya batin saja yang melihat batin. Jadi kita bungkus diri yang zahir. Bungkus. Itu dikatakan ihram. Ihram ini bungkus, tutup, kunci. Bungkus, tutup, kunci. Jangan terlihat diri yang zahir. Aku nak bagi lihat apa? Baulah yang apa? Selepas apa? Mi'raj itu, selepas ihram, mi'raj. Boleh? Setelah kita berjaya bungkus diri yang zahir ini, yang dikatakan ihram, bungkus. Setelah kita berjaya, tidak lagi terlihat adanya diri. Mana? Tangan milik Allah, kaki milik Allah, mulut milik Allah, ya? Suara milik Allah, melihat milik Allah, mendengar milik Allah. Mana aku? Ada tak lagi aku? Sudah bungkus. Tidak terlihat lagi diri yang zahir. Barulah dikatakan mi'raj. Apa itu mi'raj? Yang kita tahu Rasulullah pergi ke langit. Ini yang masalahnya. Mi'raj artinya sampai. Setelah kita bungkus diri yang zahir, mi'raj sampai ke mana? Mi'raj artinya sampai. Sampai ke mana? Sampai ke mana? Mi'raj artinya sampai. Sampai terlihat diri yang batin. Ihram artinya bungkus diri yang zahir. Mi'raj bagi terlihat diri yang batin. Itu mi'raj. Tangan, kaki milik Allah. Semua tidak berguna. Tidak boleh berdiri kaki aku ni kalau tidak ada roh. Tidak boleh bertakbir tangan aku kalau tidak ada roh. Tidak boleh bersuara aku kalau tidak ada roh. Bungkus diri yang zahir bagi terlihat diri yang batin, itu bagi terlihat roh. Aku berdiri kerana ada roh. Aku bertakbir kerana ada roh. Aku boleh melihat kerana ada roh. Aku boleh mendengar kerana ada roh. Aku boleh beranak bini beranak cucu kerana aku ada roh. Jadi biar terlihat diri yang batin yang bernama roh, iaitu kalbu. Itu hukum qalbi. Lepas pada mi'raj, iaitu munajat. Sudah sampai terlihat diri yang batin, maka hendaklah kamu munajat. Apa itu munajat? Pandang memandang, lihat melihat, tilik menilik. Fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Mana saja aku hadap ke mukaku, di situlah wajahmu ya Allah. Itu. Apa nama tadi? Munajat. Munajat artinya apa? Pandang, memandang, tilik menilik, lihat melihat. Yang dipandang adalah juga yang memandang. Yang ditilik adalah juga yang menilik. Yang menyembah adalah juga disembah. Sebab apa? Dah tak ada dah aku. Tilik yang batin. Batin akan mengenal batin. Kerana roh sudah mengenal Allah. Roh akan mengenal Allah semasa itu. Dia sudah menjadi Allah. Dia sudah terpandang Allah. Dia sudah terlihat Allah SWT. Di tahap itu. Dia sudah terlihat Allah. Sebab apa? Apa dikata tadi? Munajat. Mula-mula kita kosat.
selepas kita menentukan menyatakan niat. Mana niat? Saya belum bagi tahu. Niat. Selepas niat apa? Ta'aruf. Tentukan mana wajib, mana sunat. Mana yang perlu kita berjumpa Allah. Iaitu apa? Ruh, bukan jasad. Barulah kita pergi kepada ta'yin, menentukan masa. Saya gantung masa. Ya. Selepas ta'yin, ihram ini bungkus. Betul tak Pak Iman? Tutup, kunci. Jangan terlihat apa? Jangan terlihat diri yang lain. Kemudian apa? Mi'raj sampai ke mana? Sampai terlihat diri yang batin, sampai terlihat ruh, sampai terlihat terpandang tersirat ruh. Tapi kita belum belajar mengenal ruh, bukan? Sampai tak mengenal ruh. Apabila kita sudah mengenal ruh, jasad sudah tidak ada, ruh boleh memandang Allah. Kenapa? Benar tak ruh mengenal Allah? Benar. Masa itu dia pandang memandang diri sendiri. Sebab apa? Yang berdiri itu aku. Kaki ada pun kalau aku tak ada, kamu tak boleh berdiri. Yang berdiri itu aku. Yang bertakbir itu aku. Yang berkhidmat itu aku. Yang rukuk itu aku. Nah, dah aku yang besar. Jadi, aku boleh memandang Allah. Kerana Allah dengan ruh ini sudah kena sering. Pandang memandang diri milik. Yang ketujuh, tak berdiri. Tak berdiri ini dikatakan apa? Tetap. Tidak akan berubah-ubah. Seumpamanya ahad. Sudah bulat. Kami yang mukamil. Tak berdiri. Tidak ada engkau, tidak ada aku. Ana sirri wa ana sirru. Di tahap itu, engkau rahsiaku, aku rahsiaku. La yaduk wa la ya'arif. Orang yang minum saja yang boleh cerita manis dan masinnya pada tahap ini. Tak boleh siapa cerita. Orang itu minum, orang itu lalai. Ini tabdi. La yaduk wa la ya'arif. La, ana sirri wa ana sirru. Ini tahap ini. Apakah kita sudah sampai ke tahap itu? Apabila tidak sampai, tidak bermakna kita bersolat. Tidak cukup, tidak penuh, tidak sempurna kita bersolat. Karena meninggalkan hukum dan rukun. Rukun kita lulus, tapi hukumnya tak lulus. Maka wala syari'atin ala haqiqatun batilah. Wala syari'atin, pada siapa mengerjakan syariat tidak ada haqiqatun. Ulama-ulama terdahulu mengatakan batilatun, batal. Minta ampun, minta maaf ayahanda, para imam, para guru, kalau saya mengecilkan hati tuan-tuan. Tetapi inilah hakikat. Barang siapa buat syariat adalah hakikat, batilatun batal. Di dunia boleh tuan-tuan tanam kelapa sawit, di akhirat tidak ada buah. Di dunia boleh tanam getah, di akhirat tidak ada susu. Di dunia boleh tuan-tuan tanam padi, tanam gandum, di akhirat tidak akan terlihat padi, tidak akan terlihat gandum. Tanamlah. Mari, pergilah. Berkebunlah sebuah peluang yang tuan-tuan. Tetapi ingat, di akhirat hampa dan kuat. Dunia tumpangannya akhirat. Dunia tumpangan akhirat. Bermakna dunia inilah tempat akhirat menumpang. Bukan akhirat menumpang dunia. Dunia tumpangan akhirat. Bermakna akhirat itu menumpang dunia. Jika di dunia tidak ada rumah, macam mana kita berduduk? Jika di dunia tidak ada padi, tidak ada getah, ya, kita tanam, tapi di akhirat tidak ada isi. Hampa, kecewa dan patah. Jadi pada siapa dikatakan dunia tumpangan akhirat, buatlah rumah di dunia ini supaya kita boleh di akhirat itu duduk dalam. Tapi sayangnya, rumah sembahyang batal. Rumah kalimah syahadah batal. Rumah haji batal. Apa artinya? Barang siapa yang tidak mengenal Allah. Baik. Habis bab sembahyang. Mana yang dikatakan air sembahyang? Sebelum sembahyang, kena ambil air sembahyang dulu. Betul. Sebelum tuan-tuan muslimah yang dirahmati Allah nak pergi ambil sembahyang, tentukan, pastikan dengan sepasti-pastinya air itu bernama air yang mutlak. Jangan kompromi. Jangan ambil mudah. Apa ciri-ciri air mutlak? Ada 3 perkara.
tidak berbau, tidak bertukar warna, dan suci dari bersuci. Baik. Di manakah tuan-tuan nak ambil air tidak berbau? Sedangkan paip baunya klorin. Cuba. Air syariah boleh tak? Air syariah klorin boleh, air bok boleh, air banjir boleh, air laut boleh, air hujan boleh, air buah boleh. Kalau lagi bekah, dia spray macam ni. Dah. Betul tidak? Pakai spray boleh. Cuci ke pakai spray? Cuci ke? Sedangkan wudu artinya suci zahir dan batin. Spray. Tak usah kata spray. Kita pergi di pipe sana kan, buat macam ni 60 kali pun. Cuci ke dia? Apakah kita ambil sembahyang daripada siku sampai pukul lagi saja? Tempat lain tak nampak. Sedangkan berwudu itu suci zahir dan batin. Baru dikatakan berwudu, ini usah kata batin. Zahir pun tak cuci. Habis atas pada siku, atas pada kumpulan itu Tuhan tak nampak apa? Jawab. Tuhan nampak ke tidak? Tapi kenapa cuci sampai kumpulan saja? Kenapa sampai siku saja? Itu air syariat. Tidak lengkap syariat ini kalau tuan-tuan tidak disertai dengan hati kotor. Maka kulit ada isi kejam tidak? Tak tanya muntah. Isi kulit tidak boleh dipisah. Isi kulit isi mesti wajib bersatu kerana dia satu saja. Jangan tinggalkan hakikat. Nak ambil air mana? Pergi ke sungai. Sungai waktu tu punya warna apa? Warna susu sudah berubah warna. Sedangkan air mutlak tidak berbau dan tidak bertukar warna. Mana nak cari air tidak berbau? Mana nak cari air tidak bertukar warna? Mana air mutlak tidak berbau? Mana? Cuba. Air mutlak itu tidak berbau.